Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita dah sampai ke hari yang kelima. Saya mengharapkan anda semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih mempunyai stamina dan kekuatan untuk mendirikan amal ibadat sepanjang bulan Ramadan yang berbaki ini, insya-Allah. Penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum anda meneruskan melihat video kali ini, jangan lupa subscribe dan tekan like dan juga komen di bawah sekiranya anda ingin menulis sesuatu, bertanyakan soalan atau cadangan, penambahbaikan dan sebagainya. Penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, perkongsian pada hari ini saya ingin kongsikan kepada anda tentang isu Palestin dan kaitannya dengan ayat-ayat Al-Quran. Dalam isu Palestin ini, kita ketahui bahawa terlalu banyak bidang yang boleh dikongsikan. Ada orang sampai dia specialize, sampai dia master dalam bidang Palestin, tetapi bukan semua sudut. Ada yang sudut ekonomi, ada sudut politik, ada sudut sosial, ada sudut agama. Dan pada hari ini dan siri ini pun, kita banyak kongsikan tentang isu Palestin dari sudut agama, dan sudut agama pun sebenarnya banyak pecahan-pecahannya lain. Ada yang ambil daripada Al-Quran, ada yang ambil daripada sunnah, hadis dan sebagainya. Tapi dalam episod kali ini saya nak kongsikan kepada anda bagaimana sebahagian agamawan seperti guru saya sendiri, Syekh Salah Al-Khalidi, beliau berpendapat bahawa apabila Al-Quran ini, Allah Subhanahu wa taala banyak kali cerita tentang Al-Yahud. Allah banyak kali bercerita tentang Yahudi. Allah banyak kali cerita tentang Israel. Allah banyak kali cerita tentang Bani Israel. Hasil kajian beliau, dan beliau tulis perkara ini dalam buku beliau, dalam dua buku sebenarnya. Pertama buku Haqaiq Quraniyah Haul Qadiyah Filastiniyah. Yang kedua Syakhsiyah Al-Yahudiyah min khilal Al-Quran. Dan ni adalah antara buku-buku yang terawal beliau tulis sepanjang hayat beliau, dan beliau sahaja meninggal. Semoga Allah merahmati roh beliau. Ni adalah dua buku yang terawal yang beliau tulis sebelum tahun 2000 lagi. Dan beliau mendapati, dan sehingga akhir hayat beliau, beliau masih memegang pendapat tersebut, bahawa Israel, penggunaan nama Israel itu dimuliakan dalam Al-Quranul Karim. Ya, betul. Allah Subhanahu wa taala apabila sebut perkataan Israel, dan apabila Allah sebut perkataan Al-Yahud, Yahudi, konteksnya berbeza. Dalam Al-Quran, apabila Allah sebutkan perkataan Israel, konteksnya lebih kepada bersifat lembut, lebih kepada pemberitahuan, lebih kepada pemaklumat, lebih kepada memuji, lebih kepada ingin memberikan peringatan kepada mereka, yang mana ia juga menjadi peringatan kepada kita sebab ia ditulis dalam Al-Quran. Tetapi apabila sampai kepada ayat-ayat yang menyentuh tentang Al-Yahud, iaitu Yahudi, sebagai contoh, waqalatil yahudu laysatin nasara la tajidan nas ashaddan nas adawatan lilladzina amanu al-yahud. Kamu akan mendapati orang yang paling memusuhi kamu adalah orang Yahudi. Dan banyak lagi ayat-ayat lain. Konteksnya lebih kepada Allah bersikap ingin mengugut mereka, melaknat mereka, ingin mencerca mereka, ingin merendahkan mereka disebabkan dosa dan juga perkara-perkara yang maksiat yang mereka lakukan sepanjang mereka hidup di atas muka bumi ini, sepanjang mereka hidup di zaman Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul mereka. Jadi topik ini dia dipecahkan lagi banyak topik. Yang pertama sekali adalah siapakah Israel, siapakah pula Bani Israel, dan siapakah Al-Yahud. Dan saya akan terangkan kepada anda dalam episod kali ini pembukaan sahaja, dan saya akan ceritakan kepada anda kepada siapakah Israel dahulu. Episod selepas ini kita akan cerita tentang siapakah Bani Israel, dan dalam episod tersebut kita akan ceritakan tentang Nabi-Nabi Bani Israel,
bagaimana kita melihat mereka? Boleh tak kita mengambil sumber-sumber yang ditulis oleh Yahudi, yang diambil dari kitab Taurat, yang dipegang oleh Yahudi hari ini, sebagai sumber yang kita boleh percayai, sebagai sumber yang kita boleh imani. Dan episod seterusnya kita akan sentuh tentang siapakah Yahudi. Ada orang kata Yahudi ni adalah asalnya dari satu bangsa ataupun satu keluarga yang mana pecahan daripada 12 adik-beradik anak Israel, anak kepada Nabi Israel. Ada yang mengatakan bahawa ia adalah nama kerajaan. Jadi siapakah Yahudi ini? Siapakah Bani Israel? Teruskan bersama kami. Penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila sebut tentang Israel, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan dua cara dalam Al-Quran. Pertama, Allah Taala sebutkan Israel sahaja. Yang kedua adalah yang paling banyak kali disebut dengan Bani Israel. Ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum. Tetapi pada episod kali ini saya nak sebutkan tentang cara pertama sahaja, siapakah Israel. Penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sebutkan Al-Quran dua kali yang mana Allah sebut Israel sahaja. Firman yang pertama Allah Taala sebutkan ulaika allazina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin wa min dzurriyyatihi Adam wa mimman hamalna ma'a Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatul rahman kharru sujjadan wa bukiyya. Mereka itulah sebahagian dari nabi-nabi yang dikurniakan Allah nikmat yang melimpah-limpah kepada mereka dari keturunan Nabi Adam dan dari keturunan orang-orang yang kami bawa bahtera bersama-sama Nabi Nuh dan dari keturunan Nabi Ibrahim dan dari keturunan Israel, dan itu adalah dari kalangan orang-orang yang diberi hidayah dan kami pilih. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Ar-Rahman, mereka segera sujud serta menangis. Lihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Israel sahaja. Dan Allah meletakkan keturunan Israel dan disebut dalam teks ayat ini, nas ayat ini Israel sahaja dalam kalangan orang-orang nabi-nabi yang lain, Nabi Adam, Nabi Ibrahim, Nabi Nuh. Bermakna Allah Subhanahu wa taala mengangkat nama Israel itu sendiri. Pada bahagian seterusnya, ayat seterusnya Allah sebutkan juga kullu ta'ami kana halal li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsihi. Dan segala jenis makanan dahulu adalah halal bagi Bani Israel kecuali makan yang diharamkan oleh Israel kepada dirinya. Jadi ini ayat yang kedua yang mana Allah ceritakan tentang Nabi Israel, yang mana baginda mengharamkan kepada diri baginda sebuah makanan, yang mana makanan itu hanya dia sahaja yang tak boleh makan, yang mana anak-anak dia Bani Israel pun boleh makan. Jadi siapa Israel ni? Waktu perang Saiful Quds tahun lepas, memang trending nama Israel. Dalam Twitter Israel koyak, dalam Facebook Israel koyak, dalam Instagram Israel koyak, dalam TikTok Israel itu, Israel ni, Israel zalim dan sebagainya. Jadi Israel ini dia bukanlah pada asalnya nama negara. Dia pada asalnya adalah nama Nabi Yaqub alaihissalam. Kullu ta'ami kana halal li bani Israel illa ma harram Israel. Semua makanan dahulunya adalah halal kepada Bani Israel kecuali apa yang Israel haramkan kepada dirinya. Siapakah Israel ayat ini? Nabi Yaqub alaihissalam. Sama juga ayat yang sebelum tu saya bacakan. Wa min dzurriyyati Ibrahim wa Israil, dan daripada keturunan Ibrahim dan keturunan Israel. Israel dalam sebab juga adalah Nabi Yaqub alaihissalam. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengikut pendapat yang diutarakan ataupun yang dicadangkan oleh guru saya Syekh Salah Al-Khalidi, semoga Allah merahmati roh beliau. Allah Subhanahu wa taala bila sebut Israel dalam ayat-ayat Quran, Allah memuliakan nama Israel itu sendiri. Allah mengangkat nama Nabi Israel. Jadi Syekh Salah dalam bukunya Haqaiq Quraniyah, beliau menyeru kepada semua umat Islam, kepada orang yang aktif dalam media, ahli media, politicians, ahli-ahli politik dan sebagainya, supaya apa?
apabila kita sebut nama Israel, yang tergambar dalam ayat dalam kepala kita adalah manhaj yang telah digariskan dalam Al-Quran, iaitu Nabi Yaqub alaihissalam. Tidak sepatutnya bila kita sebut Israel, kita hanya bayangkan negara haram Zionis. Sebab negara haram Zionis ini tidak layak langsung untuk disandarkan ataupun untuk diberikan atau untuk dipanggil nama Israel. Sebab nama Israel itu terlalu mulia. Dia adalah Nabi Yaqub dan dia dimuliakan dalam Al-Quran. Boleh jadi kita berfikiran bahawa ya, nama dia adalah mulia, tapi orang tak mulia. Contohnya kalau orang tu nama dia Muhammad, dia ni Muhammad yang lahir pada zaman kita, dia ni adalah kaki judi, dia ni adalah perompak, dia ni itu, dia ni ini dan sebagainya. Dan bila kita sebut Muhammad ni jahat lah, kita tak terbayang pun dalam kepala kita Muhammad SAW. Tak, kita terbayangkan Muhammad yang duk buat jahat tu. Sama lah kalau kita sebut Muhammad bin Salman, antara waliul ahad, pemegang kuasa sekarang di Saudi. Dia yang cuba melakukan cubaan-cubaan normalisasi. Dia yang melancarkan hubungan antara negara haram Zionis dengan negara Islam. Dia sampai biarkan kapal terbang dari negara haram Zionis lalu lawan udara di Saudi. Dan apabila kita mengata teruklah Muhammad bin Salman, kita tak kata pun yang Muhammad itu adalah Muhammad SAW dan Salman itu adalah Salman Al-Farisi, sahabat Rasulullah SAW. Tak. Betul, cara fikir ni memang betul. Tetapi kalau kita mahu mengikut manhaj Al-Quran, seperti mana Al-Quran mengangkat nama Israel, seperti itu jugalah kita sepatutnya mengangkat nama Israel AS. Sebab hasil dapatan Syekh Salah Al-Khalidi, apabila beliau kumpulkan semua ayat-ayat Quran yang menyebut Israel, Bani Israel, Yahudi dan perkataan-perkataan yang membawa maksud yang sama, ini adalah hasil dapatan beliau. Al-Quran memuliakan nama Israel, Al-Quran mengangkat nama Israel. Oleh sebab itu saya ingin menyeru kepada penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, apabila kita mengutuk kekerasan, kejahatan yang dilakukan oleh tentera haram Zionis, kita jangan sebut Israel. Kita sebutkan dia adalah Zionis, dia adalah negara haram Zionis. Tapi kalau kita ingin mengatakan bahawa itu adalah negara, itu adalah tempat, ya, kita mengakui bahawa negara Palestin masih wujud. Tetapi kalaulah suatu hari nanti, kalau Palestin dibebaskan dan mereka masih lagi mahu hidup dengan orang Yahudi yang dah tak mahu untuk melakukan penindasan, kezaliman pun dah tak ada, dan mereka mahu kekalkan nama Israel, tak ada masalah. Sebab Israel itu adalah nama Nabi Yaqub AS. Dan Palestin tu sendiri pun, dia bukanlah sesuatu yang wujud sejak zaman Nabi. Tak. Nama Palestin tak wujud pun zaman Nabi AS. Yang wujud dari zaman Nabi adalah Baitul Maqdis, Al-Quds tu sendiri. Jadi kalau tukar nama, tukar bendera pun tak ada masalah. Yang penting, seperti yang telah disebutkan dalam episod sebelum ini, kezaliman dan penindasan itu terhenti. Dan orang Yahudi yang ada di atas bumi Palestin ini pun tak ada masalah kalau mereka nak kekal di sana, dan terhentinya penindasan dan sebagainya. Macam tu jugalah kalau kita nak tukar nama negara Palestin ke Israel, tak ada masalah. Sebab Israel adalah nama Nabi Yaqub. Dan kalaulah nama itu kita terima pengiktirafan, dan orang Palestin pun dapat terima, penindasan pun dah terhenti dan sebagainya, sudah tentulah tak ada masalah. Jadi pada episod selepas ini saya akan kongsikan kepada anda, saya akan paparkan kepada anda ayat-ayat yang menyebut tentang Bani Israel, Yahudi, dan ini akan memberikan penjelasan yang lebih lagi. Kita jumpa lagi di episod esok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.